بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para sahabat Al-Quran, para penonton yang hadir ataupun yang menyaksikan kita pada hari ini. Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, yang dinaungi oleh rahmat Allah Ta'ala, kerana orang yang menghayati Al-Quran ini, orang yang seronok membaca Al-Quran ini, mereka pada hakikatnya dekat dengan Allah Ta'ala. Kita ataupun saya teringat kisah Usaid bin Khudair yang dikatakan membaca Al-Quran sehingga didatangi kepadanya oleh para malaikat yang diperhatikan dalam bentuk yang lain. Jadi mudah-mudahan pengajian kita pada hari ini dibimbingi ataupun dinaungi oleh para malaikat ataupun dilimpahkan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seperti biasa kita mulakan dengan doa ringkas kita pada hari ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah lagi ilmu pengetahuan kita pada hari ini dengan pengajian dan tadabbur kita terhadap ayat Al-Quran. Hari ini bersama dengan kita tokoh yang tidak asing lagi, tokoh qari kita, iaitu Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Al-Fadhil Prof. Masya-Allah. Yang tak lekang senyumannya. Allah. Terus orang kata menggembirakan hati-hati kami semua. Subhanallah. Masya-Allah. Jazakumullah khairal jazak. Allah barik fikum. Terima kasih Ustaz Tarmizi kita pada hari ini, insya-Allah. Saya dan Ustaz Tarmizi insya-Allah hari ini akan bersama-sama, kita akan berusaha untuk bertadabbur masuk kepada halaman yang ke-557, iaitu perbincangan mengenai tentang surah At-Taghabun, yang mana semalam kita dah bincangkan sedikit mengenai tentang apa yang dimaksudkan dengan taghabun, iaitu hari kerugian. Pada hari kiamat nanti siapa golongan yang rugi, Allah Ta'ala mulakan dengan tasbih, Allah Ta'ala ingatkan tentang kaum terdahulu dan sebagainya. Hari ini kita akan masuk lagi perbincangan mengenai tentang hari Taghabun ataupun mengenai tentang surah Taghabun ini, bermula ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-18. Sebelum kita masuk kepada perbincangan kita, seperti biasa kita bacakan dahulu sinopsis pengajian ataupun surah Taghabun ini, iaitu pada ayat yang ke-10 kita akan melihat mengenai tentang pendusta ayat-ayat Allah akan kekal dalam neraka, manakala ayat yang ke-11 hingga 13 segala sesuatu sesuai dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Manakala ayat yang ke-14 pula kita akan melihat kepada peringatan agar berwaspada terhadap fitnah pasangan hidup, anak dan harta. Manakala ayat 16 hingga ayat yang ke-19 kita akan melihat kepada perintah Allah supaya kita bertakwa, berinfak dan pinjaman yang ikhlas. Ini adalah sinopsis perbincangan kita pada hari ini daripada halaman 557. Banyak perbincangan yang kita akan tengok hari ini. Ada beberapa topik penting yang mungkin kita sempat perincikan ataupun kita akan bincangkan pada hari ini. Sebelum kita memulakan pengajian kita, seperti biasa, tuan-puan, ibu ayah, hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita boleh sama-sama baca ayat yang akan dibacakan bersama, dibimbing oleh Ustaz Tarmizi nanti, bermula daripada ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Boleh Ustaz? Boleh, insya-Allah. 10 hingga 14. Baik, terima kasih Al-Fadhil Bahagia Al-Fadhil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi.
guru kita, pembimbing kita, penyampai ilmu kita pada hari ini, juga buat ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran, sahabat-sahabat My Quran Time. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'da. Kita berada di halaman yang ke-557, mengakhiri hari ini surah At-Taghabun, surah demi surah, halaman demi halaman kita lalui. Banyak yang kita pelajari, banyak yang kita baca. Moga-moga ianya semua menjadi bekal, menjadi bekalan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk permulaan ini, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak bacakan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 sehingga ayat yang ke-14. Jadi untuk permulaan ini, mari kita baca dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وإن
تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Allahul Azim. Dan pada ayat yang ke-10 Allah Ta'ala menegaskan, dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, merekalah ahli neraka, kekallah mereka di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat yang ke-10 ini, kalau tuan-puan masih lagi ingat, perbincangan kita yang semalam menceritakan mengenai tentang golongan-golongan ataupun solusi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, bagaimana kita nak menangani ataupun bagaimana kita nak mendapatkan kejayaan, bukan kerugian pada hari kiamat, iaitu dengan kita memperbanyakkan amal soleh dan kita menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Allah Ta'ala ingatkan supaya kita menjadikan Al-Quran sebagai bimbingan dan melakukan amal soleh. Kemudian dalam ayat yang ke-10 ini Allah Ta'ala mengingatkan mereka yang kufur kepada nikmat Allah Ta'ala, mereka yang kufur kepada ayat-ayat Allah Ta'ala, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Ini adalah satu tempelak ataupun amaran kepada orang Quraisy yang mana mereka mempermain-mainkan ayat Allah Ta'ala, memperolok-olokkan. Memperolok-olok ni kadang-kadang kena tengok betul-betul. Kita bimbang Ustaz Tarmizi hari ni, takut-takut ada orang mempermain-mainkan ayat Al-Quran. Jangan macam tu tuan-puan. Kat sini ada penegasannya yang Allah Ta'ala tegaskan, orang yang mendustakan, yang memperolokkan keterangan Allah Ta'ala, maka mereka akan kekal di dalam neraka. Dan apabila dah disebutkan mengenai tentang sifat ataupun solusi untuk mendapatkan kejayaan pada diri kita nanti pada hari kiamat, Allah Ta'ala masuk tentang apa yang menimpa diri kita di dunia ini adalah ketentuan qada dan qadar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada sesuatu pun kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Baik, yang ini tentang musibah, kita kena perhatikan betul-betul bagaimana kriteria ataupun teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat menangani isu-isu musibah yang datang menimpa mereka. Dalam Al-Quran sebenarnya banyak contoh yang Allah Ta'ala berikan. Contoh macam Nabi Ayyub, Allah Ta'ala uji selama belasan tahun. Kita ni tuan-puan mungkin dah hidup lama, tetapi kita tak pernah terasa sakit yang macam mana Allah Ta'ala boleh berikan kepada Nabi yang terdahulu. Perhatikan kepada Nabi Ayyub apabila diuji sedemikian. Saya kadang-kadang tersentuh juga baca ayat ataupun doa tentang Nabi Ayyub ini. Apabila kita sakit, cuba kita baca doa Nabi Ayyub. Ini cuba musibah, iaitu sekiranya kita ditimpa musibah, sakit dan sebagainya, cuba baca doa Nabi Ayyub yang mana dia menyebutkan inni massaniyadur Rabbi inni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ni telah ditimpa satu mudarat. Ad-dur tu tadi, wa anta arhamur rahimin. Ada dua frasa ataupun ada dua bahagian doa ini. Doa yang pertama, Nabi Ayyub mengadu, ya Allah, aku ni ditimpa sakit. Tetapi fasa ataupun doa bab yang kedua ni dia kata wa anta arhamur rahimin. Engkau adalah Maha Pengasih. Bila menyentuh tentang Maha Pengasih ini, kadang-kadang dia menyentuh tentang bagaimana nikmat yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita. Memang kita sakit, tetapi nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebelum tu kadang-kadang lebih banyak lagi daripada kesusahan yang Allah Ta'ala macam jentik sedikit buat kita agar kita mengingati Allah Ta'ala. Bahkan saya suka kata-kata seorang ulama yang mana dia menyebutkan kadang-kadang bala ataupun musibah musibah ini adalah lebih baik daripada nikmat sekiranya musibah itu datang mengingatkan engkau kepada Allah Ta'ala, sedangkan nikmat itu melupakan kau kepada Allah. Yang ni kita kena pegang betul-betul tuan-puan. Apa gunanya nikmat harta banyak, duit banyak, tetapi kita lalai kepada Allah Ta'ala. Alangkah beruntungnya kalau Allah Ta'ala jentik kita seketika, bagi kita sedikit sakit supaya kita kembali mengingati Allah Ta'ala. Kita dah leka lama, Allah Ta'ala ingatkan kita dengan sedikit demam yang seketika sahaja. Mudah-mudahan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perhatikan bagaimana yang dilalui juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sesuatu perkara yang mudah.
yang mana yang ni banyak kali juga barangkali kita kongsikan, kesukaran yang dilakukan ataupun dilalui oleh Rasulullah bukan sekadar kesukaran maknanya demam, sakit begitu, tetapi dia diancam oleh kaum dia. Dia diuji dengan kaum dia dengan pelbagai ujian, lalu baginda tetap bersabar mengingatkan kita tentang bagaimana ma asaba min musibatin illa biiznillah. Segala musibah, kesusahan ini adalah ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Taala. Yang mana inilah yang baginda mendidik para sahabat. Saya teringat satu kisah seorang Imratus Sauda yang disebutkan oleh, kalau tidak silap saya, Al-Imam Bukhari ada sebutkan kisah Imratus Sauda ini. Imratus Sauda ini adalah wanita yang berkulit hitam, wanita yang berkulit hitam yang menceritakan Saidina Abdullah bin Abbas menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hari pernah cakap kepada para sahabat, ala urika mar'atan min ahlil jannah. Rasulullah tanya kepada Ibnu Abbas ataupun para sahabat yang lain, hendak tak kamu kalau aku tunjukkan kamu seorang wanita daripada ahli syurga? Masya-Allah. Maknanya wanita itu berjalan dan dia dah dijanjikan syurga dah. Rasulullah tanya, nak tak kau tengok wanita daripada ahli syurga? Maka para sahabat ataupun Ibnu Abbas yang meriwayatkan kisah ini menyatakan, bala ya Rasulullah, ceritakanlah kepada aku wahai Rasulullah. Qala, maka Rasulullah pun kata, hadhihi imra'atus sauda atat Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra. Dia kata ini ada seorang wanita yang berkulit hitam, dia pernah datang mengadu kepada Rasulullah yang dia kata inni usra, aku ada penyakit yang kadang-kadang hilang ingatan. Usra ni sama ada kadang-kadang dia sawan ataupun dia tak menguasai diri dia lupa ataupun dia pengsan, maknanya penyakit yang sawan sedemikian. Lalu dia mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ingin mohon doa kepada engkau, boleh tak engkau doakan kepada aku agar Allah Ta'ala angkat penyakit aku ni, musibah yang datang kepada aku ni, angkatlah dia. Lalu fad'ullah li, doakanlah supaya Allah Ta'ala angkat penyakit ni. Lalu Rasulullah kata kepada dia, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullah an yu'afika. Rasulullah kata, kalau engkau nak, aku boleh doakan engkau akan dapat kesembuhan, tetapi sekiranya engkau sabar, engkau akan dapat syurga. Lalu wanita tersebut memilih untuk sabar dan dia dikurniakan syurga, maknanya atas janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan tuan-puan, sabar kita menjamin kita ke arah ke syurga nanti. Begitu juga kalau kita tengok macam-macam kisah yang lain. Kisah Abu Talha. Abu Talha ni dia ada seorang anak yang sakit. Lalu anak tersebut ketika mana Abu Talha keluar meninggalkan rumah, anak dia meninggal. Isterinya Ummu Sulaim tak cerita anak dia meninggal. Isteri dia tak bagi tahu, isteri dia uruskan semua. Bila Abu Talha balik, isterinya uruskan rumah, sampailah Abu Talha dah relax sikit pada keesokan harinya, barulah dia bagi tahu bahawa anaknya ataupun anak mereka telah meninggal. Lalu Rasulullah memuji sikap mereka ni kerana tenang menghadapi musibah. Ini yang cantiknya dalam ayat yang ke-11 ini, ma asaba min musibatin illa biiznillah, segala musibah ini adalah dengan izin Allah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Ini pairing dia, ini dia punya pasangan dia. Allah Ta'ala kata semua yang musibah ini yang menimpa kamu adalah daripada izin, dengan izin Allah Ta'ala. Siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberikan hidayah dalam hatinya. Tengok tu, dengan keimanan kita, sebenarnya kalau kita perhatikan kisah-kisah para sahabat, para nabi itu tadi, yang membimbing mereka atas kesabaran tersebut adalah keimanan mereka. Mereka yakin musibah ini adalah ketukan ataupun jentikan, bisikan daripada Allah Ta'ala agar kita kembali kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala kata, wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya. Kita dalam keadaan musibah ni, kadang-kadang kita hilang arah, ustaz kan? Kita tak tahu nak mengadu kat siapa. Kadang-kadang yang silapnya kita mengadu pula banyak kat Facebook. Yang ni pun tak kena juga tuan-puan. Banyak mengadu kat Facebook pun tak betul juga. Mengadulah dengan Allah, bukan mengadu dalam Facebook. Kadang-kadang banyak berdoa minta maaf tuan-puan. Kadang-kadang banyak berdoa dalam Facebook, banyak berdoa dalam Twitter ke sebagainya. Berdoa dekat tikar sejadah ataupun macam itulah bahasa mudahnya. Memohonlah kepada Allah Ta'ala bimbing kita. Mudah-mudahan wa man yu'min billahi yahdi qalbah, siapa yang beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan pimpin hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'allaha wa rasul wa ati'allaha wa ati'ar rasul. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan di sini
bahawa dengan mentaati Allah dan Rasul, perintahkan kepada kita agar mentaati Allah dan Rasul, menjadikan Rasulullah sebagai contoh. Fa in tawallaitum, kalau kamu berpaling, fa innama ala rasulinal balagul mubin, tugas Rasul itu, tugas kita hanyalah menyampaikan mengenai tentang musibah dan sebagainya. Kalau teringat saya tadi kata-kata Al-Imam Qurtubi, ya Ustaz, kata-kata Al-Imam Qurtubi ayat yang ke-11 tadi dikatakan, Al-Imam Qurtubi kata ada musibah yang berlaku dalam kalangan kaum muslimin. Jadi ada orang musyrikin ejek. Ada kalangan musyrikin ejek, dia kata, kalaulah betul kau ni beriman, Allah Ta'ala selamatkan kau, kenapa kau ditimpa kesusahan macam tu kan? Kalau betul kau beriman, patutnya Allah Ta'ala akan tolong kau. Jadi Allah Ta'ala turunkan ayat ini. Memang segala musibah ini Allah Ta'ala tentukan. Tetapi yang beriman itulah tadi yang Allah Ta'ala akan bimbing hati mereka. Dia menangani musibah tersebut dengan tenang. Taklah sampai terlalu stres, sampai bunuh diri dan sebagainya, kerana ini bukan yang dibimbing ataupun bukan daripada bimbingan Allah dan Rasul. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan dalam ayat yang ke-13, Allahu la ilaha illahu. Yang ni mengangkat kepada tauhid kepada Allah Ta'ala. Segala musibah, segala kesukaran sebenarnya adalah datang daripada Allah Ta'ala. Allahu la ilaha illahu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Yang ini adalah penegasan mengenai tentang konsep tawakal. Ke atas Allah lah kita bertawakal. Segala musibah ini kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita, bimbing kita untuk menghadapi segala musibah, kesukaran yang berlaku pada hari ini. Baik, kita masuk kepada sesi perkataan pilihan kita pada hari ini. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini perkataan pilihan kita adalah hadhira. Hadhira maksudnya adalah berhati-hati, hati-hati, waspada. Yang mana perkataan ini disebutkan sebanyak 21 kali di dalam Al-Quran. Kalau dalam surah At-Taghabun ini, ianya disebutkan dalam ayat yang ke-14 yang telah dibacakan tadi oleh Ustaz Tarmizi kita, yang mana Allah Ta'ala kata fahdharuhum ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, kadang-kadang isteri dan anak-anak boleh jadi musuh kepada kita, maka fahdharuhum, hati-hati dengan mereka. Ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun. Jangan ke mana-mana tuan-puan, kita berehat dahulu seketika. My Quran Time, baca, faham dan amal. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala kesusahan yang kita lalui bi barakatil Quranil Azim, dengan barakah kita senantiasa bersama dengan Al-Quran, dan Al-Quran menjadi pengubat jiwa kita, amin ya rabbal alamin. Itulah antara sikit sebanyak daripada abang-abang intim kita tentang kehidupan, lagu kehidupan Prof ya, yang beritahu pada kita. Dan tadi pun subhanallah Prof banyak kongsikan dengan kita. Allahu akbar. Kadang-kadang betul Prof kan, dekat Facebook penuh solat sekali je doa. Jadi yalah, kena ubahlah masya-Allah. Moga-moga kita terus memohon, mengadu, merayu kepada Allahu Rabbul Izzati. Sebelum kita menyambung bacaan kita bahagian yang kedua, mengakhiri surah At-Taghabun, kita nak singgah jap dekat ruangan tajwid. Apakah yang kita nak kongsi pada ulang kaji hari ini, iaitu tentang huruf ta. Iaitu menjelaskan sebutan huruf ta, menjelaskan sebutan huruf ta dalam ayat yang berbaris di bawah, dalam ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Wa atii'ullaha wa atii'ur rasul. Sallallahu alazim.
Fokus kita dua kalimah wa ati'u dengan wa ati'u, dua-dua kalimah yang sama. Huruf ta kedua-dua tempat berada di baris kasrah. Seperti mana yang kita tahu, huruf ta dia banyak sifat dia kan. Dia ada jahar, syiddah, dia ada isti'la, itbaq, ismat, dia ada qalqalah. Dalam satu huruf tu dia banyak sifat dia. Subhanallah. Dan huruf ta ni biasanya tertukar dengan huruf apa ibu ayah sekalian? Cuba jawab. Huruf ta, kan? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Jangan ati tu anak kita, ati. Oh, ti. Itu kawan kita. Dekat sini kena tebalkan. Contoh jangan marah nah. Wa ati. Ti ada sifat dia. Makhraj sama dengan ta tapi sifat dia berbeza. Wa ati antara dia ada isti'la. Wa ati. Cuba ikut 1 2 3. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kan? Kadang-kadang kita tertukar pula ta bagi ta. Wattini wazzaitun. Aduh, semua ta dibacanya. Jadi kena hati-hati. Bagaimana cara dia? Kita boleh semak bacaan kita, baca depan guru Al-Quran kita. Moga-moga kita berusaha untuk terus memperbaiki, menambah baik bacaan Al-Quran kita, insya-Allah taala. Selamat mencuba. Terima kasih. Wallahualam. Silakan Prof. Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi kita atas perkongsian mengenai tentang sebutan huruf-huruf. Kerana macam yang selalu saya ingatkan, bagaimana sebutan huruf ini kalau tersalah kita takut larilah maknanya. Jadi penting sebenarnya untuk kita bertalaki, kita membaca ayat Al-Quran sesuai dengan makhraj huruf dan sifat-sifat huruf yang telah ditentukan. Baik. Kemudian dalam sesi yang kedua ini kita akan sambung semula daripada ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Tapi ni ada request sikit, saya minta Ustaz Tarmizi baca daripada ayat yang ke-14 supaya kita tinjau semula. Tadi Allah Ta'ala dah ceritakan tentang musibah. Siapa yang bersabar dan beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bimbing mereka dan taat kepada Allah dan Rasul dan menyerahkan segala urusan, bertawakal kepada Allah. Kali ini Allah Ta'ala berikan ada beberapa keadaan yang perlu diambil perhatian, iaitu tentang fitnah anak dan isteri dan ajakan supaya menyumbang. Jadi mari sama-sama tuan-puan kita baca ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-18 insya-Allah. Baik, terima kasih Al-Fadil Prof. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga ayat demi ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala mengurniakan syifa, penyembuh kepada kita. Antaranya sahabat kita di ruangan Facebook Puan Hamimah, kata silap saya tadi, ada berkongsi sekarang sedang menerima rawatan COVID, positif COVID, tapi bila bersama dengan Al-Quran, alhamdulillah Allah beri semangat, Allah beri kekuatan. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi kita sambung bacaan kita bermula ayat 14 Prof. Bermula ayat ke-14 sehingga ayat yang ke-18. Kita cuba seterusnya dengan Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwa إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا
تنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-14 Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu dengan mereka. Ayat ini mengingatkan kepada kita, sebenarnya sebagai penutup daripada surah At-Taghabun, Allah Ta'ala kembali kepada kita untuk merenung ataupun kembali mengingatkan kepada kita agar kita merenung diri kita, jangan sampai ada dalam kalangan orang sekeliling kita sendiri yang menjadi penyebab untuk kita merasa kerugian At-Taghabun pada hari akhirat nanti. Kalau kita tengok dalam surah Al-Munafiqun sebelum ini, Allah Ta'ala gambarkan secara live, inilah dia sifat orang munafik dan sebagainya. Akhirnya Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Allah Ta'ala dah ingatkan dalam surah Munafikun. Dalam penghujung surah At-Taghabun Allah Ta'ala ingat sekali lagi. Kalau dalam Munafikun Allah Ta'ala kata jangan sampai anak-anak dan isteri itu melekakan kamu daripada mengingati Allah. Maka dalam surah At-Taghabun Allah Ta'ala tegaskan di sini dengan kata-kata yang agak keras saya kira, kerana Allah Ta'ala kata inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Dia kata nanti ada sebahagian. Inna min tu maknanya litab'id, maknanya sebahagian sahaja, bukan semua anak-anak akan jadi musuh. Tetapi Allah Ta'ala cerita kat sini inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Nanti takut-takut ada dalam kalangan isteri kamu ataupun anak-anak kamu yang akan menjadi musuh bagi kamu. Sebenarnya kenapa ataupun apa mesej yang ingin disampaikan daripada ayat ini? Sebahagian mufassir, sebagai contoh Al-Imam Baghawi, Al-Imam Baghawi ada menceritakan tentang kisah Auf bin Malik, kalau tak silap saya. Kisah Auf bin Malik ni yang dikatakan dia diajak Atha bin Yasar menceritakan yang mana Auf bin Malik Al-Ashja'i ni adalah orang yang orang kata family man. Family man kan kadang-kadang kalau kita tengok Ustaz Tarmizi ni family man lah. Orang yang suka dengan anak-anak, rapat dengan anak-anak macam tu. Auf bin Malik ni sedemikian juga. Dia punya keadaan orang yang dikatakan zu ahlin wa walad. Maknanya dia ada ahli keluarga, dia ada anak-anak, dia memang family man. Tetapi apabila wakana idza aradal ghazwu, apabila dia nak pergi berperang, bakau ilaihi waraqaquhu, maknanya anak-anak dia menangis. Dia kata tak payah pergi perang dah, nanti kalau engkau tinggalkan kami, qalu ila man tad'una, kenapa engkau tinggalkan kami dan sebagainya. Anak-anak ini menjadi penyekat, mengikat kakinya untuk sama ada pergi hijrah, sebab dalam riwayat yang lain kata hijrah, dalam riwayat yang lain kata pergi berperang. Jadi di sinilah Allah Ta'ala tegaskan, bimbang nanti ada anak ataupun isteri kamu, apabila kamu ingin keluar melakukan sesuatu kebaikan,
tugas keluar untuk melakukan tugas dakwah. Sebagai contoh, anak kata tak payah pergilah ya, hari ni kita tak pergi lagi Langkawi, katakan macam tu, ataupun kita tak pergi lagi mana-mana berjalan, pergi berjalan dah kita. Jadi kita bimbang, maknanya elok-elok kita dah ada niat untuk melakukan sesuatu kebaikan, tiba-tiba anak-anak ataupun isteri yang menjadi penyebab menghalang sesuatu itu untuk melakukan kebaikan. Yang inilah yang disebutkan oleh Al-Imam Baghawi. Dia kata sebenarnya yang menjadi penghalang ini, dia kata yahmiluhum iyyakum ala tarkit ta'ah. Dia kata dibimbangi ada anak-anak yang membawa kepada ibu ayah ini ataupun ayah ataupun ibu ayah ini untuk tidak melakukan ketaatan. Bahkan dibimbangi juga kerana nak selamatkan anak dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan kalau kita tengok kisah Auf bin Malik ini adalah kontradik, bercanggah dengan kisah Abu Talhah Al-Ansari. Kisah Abu Talhah ni pula lain. Kisah Abu Talhah ni dia pula beri anak dia pegang, sampaikan dia dikatakan hidup sehingga ke zaman Saidina Uthman. Hidup ke sampai Saidina Uthman. Dan Saidina Uthman, kalau dalam sejarahnya, kalau tak silap saya, adalah antara khalifah yang pertama yang membangunkan armada tentera laut. Armada tentera laut. Jadi ketika zaman Saidina Uthman, Abu Talhah nak pergi perang. Dia cakap dengan anak-anaknya, jahizuni ya bunayya, persiapkan aku ni, aku nak pergi berperang. Anak-anak dia kata kat dia, ya abati, dia kata wahai ayah kami, dia kata ghazauta ma'a Rasulillah wa qad mata, dia kata engkau dah perang dengan Rasulullah dah meninggal. Wa ghazauta ma'a Abi Bakr, kau dah berperang dengan Abu Bakar dah meninggal. Wa ghazauta ma'a Umar, kau dah berperang dengan Umar. Semua peringkat ni kau dah berperang. Bila zaman Saidina Uthman ni, bagilah kami pula pergi perang. Dia kata macam tu. Tak payahlah pergi perang. Tapi Abu Talhah tegas. Kalau tadi kita tengok Auf tu tadi mungkin dia berlembut sedikit, tetapi Abu Talhah Al-Ansari dia tegas. Dia kata tak, siapkan aku, dan dia pergi berperang dengan tentera armada laut kalau tak silap saya, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir. Dan apabila dia menyertai perang tersebut, dia syahid ataupun meninggal di atas kapal. Tuan-puan bayangkan, meninggal atas kapal ni nak dibuat apa dengan jenazah tersebut? Nak ditanam, tidak ada tanah, maknanya sekelilingnya semua laut. Lalu para sahabat ataupun tabi'i menyimpan jenazah tersebut sehingga ke beberapa hari. Kalau tak silap saya, lebih daripada seminggu. Tetapi Allah Ta'ala kurniakan kemuliaan kepada Abu Talhah sehingga jenazahnya seakan-akan tidak terusik. Dan apabila mereka jumpa dengan tanah, mereka dapat semadikan jenazah Abu Talhah dalam keadaan Abu Talhah, maknanya jenazahnya masih lagi elok. Allahu Akbar. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala angkat bagi orang yang mengangkat Allah dan Rasulnya. Yang ini yang Allah Ta'ala ingatkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, Allah Ta'ala ingatkan juga kepada orang yang beriman. Maknanya dia nak tegur, kadang-kadang ada juga orang beriman mungkin melakukan kesalahan sedemikian. Bimbang, hati-hati, perhatikan anak dan isteri, jangan sampai mereka ini melakukan ataupun menyekat kita daripada melakukan kebaikan, kerana dibimbangi ada dalam kalangan mereka yang menjadi musuh buat diri kita sendiri. Fahdharuhum, berhati-hatilah dengan mereka. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan kalau kamu memaafkan mereka dan tidak memarahi mereka serta mengampunkan kesalahan mereka. Yang ni Allah Ta'ala suruh bukanlah kita marah-marah ataupun bertegas terlalu kasar, tetapi berbincang, memaafkan mereka dan bersama-sama kita, sebab kita nak masuk syurga ni semua sekeluarga. Bukan kita seorang je nak masuk syurga, tetapi kita nak anak-anak kita masuk syurga, isteri kita masuk syurga, dan seluruh ahli keluarga kita masuk syurga. Kita saling memaafkan mereka, menasihati mereka dan mengajak mereka sama-sama melakukan kebaikan. Saya teringat ada, kalau tak silap dalam riwayat Abdul Razak, ada menceritakan tentang seorang sahabat Nabi yang bila anak dia balik, dia akan tanya, sallaita ma'ana, apakah engkau sempat solat jemaah dengan kami? Tengok ayah tu berperanan mengingatkan anak dia tentang solat. Sallaita ma'ana, apakah engkau sempat solat jemaah dengan kami? Lalu anak dia kata tak sempat. Lalu ayah dia tanya lagi sekali, sallaita ma'at takbiratul ula, apakah engkau sempat takbir yang pertama? Anak dia kata tak sempatlah takbir pertama, tapi sempatlah solat jemaah. Ayah dia kata engkau telah terlepas satu anugerah yang lebih besar daripada langit dan bumi ni, dia kata kepada anak dia. Begitu anaknya diperingatkan, kerana kita nak ahli keluarga kita semua masuk syurga, kita ajak mereka kepada kebaikan. Kemudian Allah Ta'ala tutup surah ini. Allah Ta'ala kata, selepas Allah Ta'ala ingatkan innama amwalukum wa auladukum fitnah,
sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu adalah fitnah. Allah Ta'ala ceritakan juga wallahu indahu ajrun azim. Di sisi Allah itu ganjarannya lebih besar. Kalau kita sekadar untuk melembutkan ataupun memujuk anak kita dengan kita menyekat daripada melakukan kebaikan, Allah Ta'ala ingatkan bahawa ganjaran di sisi Allah adalah lebih besar. Apakah solusi yang dipersembahkan daripada ayat penghujung ini? Allah Ta'ala kata fattaqullaha mastata'tum. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah atas apa yang kamu boleh. Seboleh-bolehnya, sebaik-baiknya lakukan ketaatan yang paling tinggi. Kemudian Allah Ta'ala kata wasma'u, dengar perintah Allah. Hari ini kita dengar ayat-ayat Quran dibacakan, kita dengar, maknanya dengar ayat Allah ini adalah satu peringatan juga daripada Allah dan satu ibadah juga untuk kita mendapat pahala daripada Allah Ta'ala melalui bacaan Al-Quran. Dan kita dengar bacaan Al-Quran, wa ati'u, bukan sahaja dengar, bukan sahaja baca, faham dan amal. Wa ati'u, taat kepada Allah, wa anfiqu, dan infakkan harta. Yang ni sama dengan penutup surah Munafikun. Kalau penutup surah Munafikun, Allah Ta'ala ingatkan kepada kita jangan sampai anak dan isteri melalaikan kita. Dalam penghujung surah Taghabun, Allah Ta'ala tak nak kita tergolong dalam golongan orang yang rugi. At-Taghabun itu rugi itu tadi. Maka Allah Ta'ala kata dengar perintah Allah, dengar ayat Allah, taat kepada Allah dan infakkan harta kamu. Kerana kita dah bincang dah sebelum ni tuan-puan, sedekah ini ganjarannya sangat besar. Walaupun sedikit, konsisten, dia akan mendapat ganjaran yang tidak terhingga. Boleh menghapuskan dosa, yudha'af, boleh berlipat kali ganda pahala seseorang, boleh menjauhkan seseorang daripada neraka. Maknanya tiga ini telah cukup untuk kita menggambarkan tentang pentingnya ganjaran ataupun kelebihan sedekah ni. Tadi saya sebenarnya nak masuk kisah Abu Dahdah sebab ada perkataan wa may yuqridullah qardan hasanan qadran hasada ni, ada kisah Abu Dahdah. Tapi masa mencemburui kita tuan-puan. InsyaAllah kalau ada rezeki kita akan sembang lagi tentang kisah Abu Dahdah yang menyumbangkan kebun dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan tuan-puan apa yang telah kita pelajari daripada hari ini dan apakah resolusi yang boleh kita amalkan, yang kita ambil daripada halaman 557, iaitu yang pertama, yakin dengan ketentuan qada dan qadar. Segala musibah adalah ditentukan oleh Allah. Yang kedua, amanah dalam menyampaikan tugas dengan bersungguh-sungguh. Dan yang ketiganya, didik ahli keluarga dengan sikap tegas dan pemaaf. Itulah dia tuan-puan pengajaran resolusi yang boleh kita pelajari daripada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Amin. Dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini. Kita sama-sama tadah tangan berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita, yang akan dibacakan oleh Ustaz Tarmizi kita. Terima kasih kepada Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa ibu dan ayah kami, ibu dan ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami anak-anak yang saleh dan salihah, penyejuk mata memandang buat ibu dan ayah kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami ini anak-anak yang menjadi fitnah buat ibu dan ayah kami. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan juga kepada kami anak-anak kami, anak-anak yang salih dan salihah, anak-anak yang mentaati perintahmu ya Allah, menjauhi laranganmu ya Allah, anak-anak yang berbakti buat agamamu dan juga buat kami ibu dan ayah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, jadikan anak-anak kami anak-anak yang celik Al-Quran, anak-anak yang mampu membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya. Jangan kau jadikan anak-anak kami anak-anak yang jauh daripada Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah SWT menerima doa kita dalam majlis Al-Quran yang penuh barakah ini. Dan juga marilah kita terus aktifkan akaun infak kita. Tadi pun kita belajar banyak sekali disebut, dikongsikan oleh Al-Fadhil Prof. Jom kita sama-sama dalam gerakan Al-Quran, waqaf dan
juga infak untuk ummah, tabung Al-Quran. Moga-moga kita dapat terus bersama menyebarkan Al-Quran, menghidupkan masyarakat bersama dengan Al-Quran, mewarnai kehidupan kita petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan Al-Quran. My Quran Time hari ini berlabuh seketika. Jangan lupa untuk ikuti siaran ulangan pada malam ini dan juga pada pagi besok. Dan juga besok kita akan bertemu bersua dengan surah yang baru, surah At-Talaq. Masya-Allah. Menarik. Jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My Quran Time, baca, faham dan amal.